pemuda-pemudi sekalian, saya bersyukur kerana dapat berjumpa dengan generasi yang akan mewarisi negara ini. Kita tidak dapat nafi bahawa yang tua akan pergi, yang muda akan ambil alih. Tetapi apakah mereka bersedia mengambil alih? Apakah yang tua ini membuat persediaan supaya pemuda yang mengambil alih ini dapat sebuah negara yang mampu dibangunkan dengan memberi kesejahteraan hidup kepada orang-orang muda yang sudah dewasa. Sebab itu hari ini masih lagi pemerintahan terdiri daripada orang yang tua dan pertengahan umur. Kalau mereka rosakkan negara kita, kita akan terima, pemuda akan terima negara yang sudah rosak. Dan mereka akan menghadapi banyak masalah. Kerana peninggalan orang-orang yang dewasa ini dengan keburukan yang dilakukan oleh mereka. Sebab itu pemuda perlu memainkan peranan sekarang ini juga. Dan kita iktiraf bahawa pemuda mempunyai kebolehan untuk menyumbang kepada pembangunan negara supaya apabila mereka mengambil alih, negara kita adalah dalam keadaan yang terbaik. Sebab itu kita telah beri mereka yang hanya berumur 18 tahun sudah diberi hak untuk mengundi. Tetapi kalau kita diberi hak untuk mengundi tanpa mengetahui keadaan dalam negara, dan kita mungkin menganggap ringan kuasa mengundi ini, besar kemungkinan yang tua akan berterusan mendapat pandangan daripada golongan pemuda tidak akan mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang akan didirikan selepas pilihan raya yang ke-15 ini. Sebab itu pilihan raya yang ke-15 ini menjadi satu pilihan raya yang amat penting bagi golongan pemuda. Kerana mereka boleh memainkan peranan untuk menentukan kerosakan tidak dilakukan oleh golongan tua ini sehingga tidak dapat dibetulkan oleh generasi yang muda. Sebab itu terlibatnya pemuda dalam bidang politik negara adalah suatu perkara yang amat penting. Untuk itu kita perlu faham apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Kalau kita tidak faham dan kita pergi mengundi kerana diberi upah sedikit 100, 200, 300, 1000 ringgit, kita undi kerana kita dapat duit. Dan mereka yang akan mendiri kerajaan akan merosakkan negara kita sehingga tidak dapat dipulih semula. Kalau kita faham apa yang sedang berlaku dalam negara, apabila kita mengundi, kita membuat pilihan yang terbaik. Kita tidak mengundi orang yang jelas menjadi kerajaan semata-mata untuk mendapat duit, bukan untuk berkhidmat untuk negara, untuk bangsa, untuk agama. Mereka bahkan begitu bongkak sehingga berkata bahawa cash is king. Bermakna bagi mereka yang jadi raja kepada mereka ialah duit, bukan negara, bukan agama, bukan bangsa, tetapi duit. Itulah perjuangan mereka. Dengan cara sombong, mereka berkata bahawa mereka berjuang untuk duit, untuk cash. Jadi kalau kita juga terpengaruh dengan cash, maka mereka ini akan dapat kuasa, dan dengan kuasa itu mereka akan menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan negeri mereka. Ya, akan ada sogokan wang dalam pilihan raya yang akan datang. Dari mana datang wang ini? Wang ini dicuri kerana mereka dengan sendirinya tidak mampu, orang perseorangan tidak mampu menyogok wang kepada pengundi kerana mereka bukanlah orang yang kaya raya. Tetapi apabila mereka berkuasa, mereka dapat selewengkan wang negara.
Mereka juga dapat meminjam wang berbilion-bilion hanya untuk mereka menyogok kepada pengundi. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Dan wang yang mereka curi daripada kerajaan, wang yang dipinjam oleh kerajaan dan dicuri oleh mereka, menjadi beban kepada kita di masa hadapan. Kerana mereka tidak akan bayar hutang, bahkan hutang itu sudah hilang. Kita tak dapat balik hutang. Tetapi hutang mesti dibayar. Dan siapa yang akan bayar? Kerajaan yang akan datang. Kerajaan saudara-saudari sekalian. Itu bermakna bahawa saudara-saudarilah yang perlu bayar balik hutang yang diambil oleh orang yang salah gunakan wang ini. Daripada cukai yang dipungut oleh kerajaan, daripada wang yang banyak yang dipinjam, hari depan generasi muda akan bayar hutang ini. Bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 2 tahun, 30 tahun membayar hutang. Kerana mereka menyelewengkan berbilion-bilion ringgit dan wang itu sudah tidak ada lagi. Nak cari di mana, gunanya ada kepada jolo, gunanya sudah hilang. Jadi kerajaan kena cari duit sendiri. Dan duit sendiri, duit kerajaan datangnya daripada generasi muda yang akan bayar cukai kepada kerajaan. Jadi wang yang disogok kepada kita sebenarnya adalah duit kita sendiri. Diguna oleh mereka untuk mempengaruhi kita dalam pilihan raya. Dan kita terpengaruh dengan sogokan ini. Sekurang-kurangnya mereka curi, tetapi kita dapat sedikit wang. Wang itu kita punya. Kita punya wang yang dia curi, dia bagi kepada kita. Kita dapat wang kita dari hasil dari pencurian. Dan saya percaya wang yang dicuri bukanlah yang halal. Dia adalah wang haram yang dicuri oleh orang ini. Dalam pilihan raya yang akan datang, akan ada mereka yang akan menerima sogokan. Dan apabila kita tanya kenapa menerima sogokan, ialah pihak lain tak beri apa pun kepada kita. Orang ini beri juga, tapi yang diberi itu adalah duit kita. Kerana kita kemudian akan bayar hutang yang dilakukan oleh mereka. Ini perlu diingati oleh semua generasi muda. Kerana dalam pilihan raya yang akan datang ini, generasi muda adalah satu golongan yang besar yang boleh mempengaruhi menang atau kalah calon-calon yang akan dikemukakan untuk pilihan raya. Itu berkenaan dengan sogokan. Jangan kita fikir bahawa dia bagi duit dia punya. Duit kita diberi kepada kita dan kita terpaksa bayar balik RM100 yang kita dapat mungkin daripada mereka, kita bayar balik RM1,000. Kerana untuk selama 30 tahun hutang terpaksa dibayar bersama dengan faedah. Saya kecewa dan saya dapati bahawa mereka anggap rakyat kita ini bodoh. Kata pemimpin mereka dalam Dewan Rakyat bahawa kita tak bayar-bayar hutang. Sebenarnya tak ada 1 sen pun yang kita bayar hutang. Kenapa? Kata begitu. Gunanya hutang tak perlu dibayar. Bukan hutang tak perlu dibayar. Hutang perlu dibayar. Tetapi di waktu kita tak mampu membayar hutang pokok, kita terpaksa bayar hutang faedah. Tiap tahun kita bayar faedah. Itu pun sudah berjuta-juta. Belum sampai masa kita nak bayar hutang pokok. Jadi jangan percaya bahawa hutang yang dilakukan oleh mereka tidak menjadi beban kepada kita. Kita akan bayar hutang ini. Mereka dengan senang lenang sudah belanja wang dan hidup mewah dan sebagainya. Dan kita tahu kalau kita juga berbuat demikian, kita juga akan bersama-sama dengan kelas mereka. Itu berkenaan dengan hutang. Berkenaan dengan negara kita. Hari ini negara kita tidak ditadbir dengan baik. Kerana kita tahu banyak rasuah berlaku. Apa jenis rasuah yang berlaku? Umpamanya
Kalau kita meminta sesuatu kelulusan daripada kerajaan, kita perlu sogok wang kepada pihak yang akan meluluskan permohonan kita. Dengan itu, harga projek akan meningkat kerana dia bukan saja memerlukan wang modal tetapi juga wang untuk sogok wang kepada pihak tertentu, khususnya orang politik. Mereka tak ambil jumlah yang kecil, mereka meminta bermilion-milion. Kalau kita tidak bersetuju memberi wang kepada mereka, mereka tidak akan luluskan permohonan kita. Dan banyaklah lagi cara-cara yang dilakukan oleh mereka yang menyebabkan segala barangan dalam negara meningkat harga. Kerana setiap satu barang bukan saja dikeluar dengan modal yang diperlukan, tetapi modal plus sogokan. Jadi harga barangan naik. Kalau nak buat rumah, harga rumah juga naik. Kalau nak berniaga, dia juga akan naik harga. Kalau kita dapat kontrak, katalah kontrak itu cuma 50 juta, kita boleh naikkan kepada 60 juta supaya 10 juta dapat dikongsi dengan orang yang tidak bertanggungjawab ini. Inilah apa yang berlaku apabila negara kita ditadbir oleh orang yang utamakan wang, berasuah, yang sekarang ini mentadbir negara. Dan amalan ini sudah turun sehingga ke peringkat bawah sekali. Hanya untuk berjumpa dengan menteri, kita perlu bayar bil. Hanya untuk menyampaikan surat kita kepada menteri, memerlukan bayaran bil. Jadi segala-galanya memerlukan bayaran sogokan dan harga semua akan meningkat. Itulah kesan daripada negara yang utamakan cash is king, bukan khidmat. Kalau khidmat, kalau kita permohonan yang baik, kita lulus dengan segera, tak mengambil masa. Tetapi sekarang ini dia mengambil masa sehingga 5 tahun sebelum diluluskan. Kalau nak percepatkan, ulur wang. Jadi kos meningkat. Saya sendiri mengalami masalah ini. Kalau saudara-saudari pergi ke Langkawi, dia dapat di Langkawi satu menara bertingkat 40 tingkat yang dibangunkan di Kuak. Untuk mendapat kebenaran untuk mendirikan menara itu mengambil masa 10 tahun. Ada saja sebab tak boleh dibagi. Kononnya orang ini tak mampu, orang ini tidak ada kecekapan, orang ini tidak ada keuangan. Macam-macam alasan diberi. Akhirnya dapat diluluskan juga. Tetapi setelah sekian lama, hutang bank sekian banyak, tak dapat pulangan dan kos meningkat. Kerana kalau kita hutang daripada bank, kita perlu bayar faedah setiap bulan, setiap tahun. Kalau dilewatkan selama 5 tahun, fikirlah berkenaan dengan faedah yang dibayar kepada bank, sementara kita belum dapat 1 sen pun daripada projek. Kalau sudah didirikan projek, kita boleh dapat pulangan. Tetapi kerana projek tidak dapat didirikan selama 10 tahun, maka hutang bank pun meningkat dan kos menara meningkat. Daripada estimate 50 juta sudah meningkat kepada 120 juta. Itulah kesan daripada kerajaan yang utamakan duit, kerajaan yang sengaja melambat-lambatkan kelulusan dan tanggungan yang ditanggung oleh pihak rakyat. Akhirnya rakyat yang akan membayar segala-galanya. Inilah kerajaan yang ada sekarang. Tetapi bukan itu saja, dalam bidang ekonomi juga kita dapati kerajaan ini tidak ada idea bagaimana nak galakkan ekonomi. Apabila kita nak bangunkan ekonomi, kita perlu kepada pelaburan. Kalau tak ada pelaburan, tidak ada peluang pekerjaan, tidak ada keuntungan dan tidak ada cukai yang boleh dikutip oleh kerajaan. Sebab itu ekonomi menjadi penting. Kalau kita nak pelaburan dipercepatkan, diperbanyakkan,
maka kelulusan juga perlu diberi dengan segera, dan kerajaan perlu berbaik-baik dengan pihak swasta, dengan pihak pelabur. Tetapi kita dapati sekarang ini pihak menteri tak pun nak berjumpa dengan pelabur. Entah pasal apa, saya tak faham, tetapi menteri tak nak jumpa dengan pelabur. Digunakan orang mereka dan adalah tawaran tertentu yang dipohon oleh mereka. Dengan itu pelaburan berkurangan. Bila pelaburan berkurangan, peluang pekerjaan juga akan berkurangan, dan rakyat tidak dapat kerja, akan menganggur, terutamanya generasi muda. Kerana ini berterusan. Inilah cara pentadbiran ekonomi yang merugikan kerajaan dan negara. Tetapi sudah tentu pihak yang menjadi kerajaan, mereka tidak rugi apa-apa. Gaji datang setiap bulan, allowance datang, macam-macam perbelanjaan dibiayai oleh kerajaan. Dan kalau nak ada holiday sikit, bila Perdana Menteri pergi untuk membuat ucapan di UMNO, di United Nations, dia menggunakan pesawat kerajaan. Tetapi selain daripada pesawat kerajaan, disewa pesawat lain untuk bawa kawan-kawannya. Sebanyak 35 orang, saya diberitahu, berterbang percuma, dibayar oleh kerajaan untuk pergi ke New York. Di sana mereka entah apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi sewa kapal terbang, perbelanjaan mereka ditanggung oleh kerajaan. Itulah cara salah guna wang kerajaan untuk parti, untuk kawan, bukan untuk negara. Ini berlaku. Sebab itu kita berpendapat bahawa kerajaan ini bukan saja tidak cekap, tetapi juga mereka menyalahgunakan kuasa, terutama kuasa untuk mengguna wang kerajaan. Tak boleh belanja untuk wang kerajaan, tidak boleh belanja untuk parti. Itu salah, bertentangan dengan undang-undang. Tetapi dengan secara terbuka mereka menggunakan wang kerajaan untuk nak dapat sokongan daripada ahli parti. Selain daripada itu, peluang-peluang pekerjaan, peluang dapat kontrak terhad kepada penyokong mereka. Kalau tak sokong mereka, tak dapat apa-apa nikmat daripada mereka. Ini juga satu cara salah guna kuasa yang dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang. Dan banyak lagi dalam bidang pendidikan umpamanya. Kita mendidik anak kita dengan menghantar mereka ke sekolah. Dalam sekolah mereka diletak dalam bilik darjah dan diajar oleh guru. Tetapi kita sudah sampai kepada zaman baru yang mana teknologi sudah berkembang dengan luas. Kita masih ingat di zaman dahulu mengajar murid ialah tugas guru ataupun ustaz yang menyampaikan ilmu itu secara langsung, secara direct kepada penuntut, kepada murid. Tetapi selepas daripada itu, apabila dicipta mesin cetak, maka kita gunakan buku yang ditulis oleh pakar, dan buku itu membantu kita dalam menyampaikan ilmu kepada murid. Tetapi di zaman ini kita ada teknologi baru yang boleh diguna. Tetapi saya diberitahu kerajaan tidak, ataupun menteri tidak langsung hendak dengar tentang cara baru ini. Jauh sekali daripada meluluskannya. Apakah dianya cara baru ini? Saya mendengar diberi taklimat berkenaan dengan automation, robot. Rupa-rupanya kanak-kanak umur 5 tahun sudah boleh diajar bagaimana nak program robot, bagaimana nak guna robot dalam membuat sesuatu. Caranya cukup mudah, dan anak-anak umur 5, 6, 7 tahun ini amat seronok dengan permainan yang diberi kepada mereka untuk belajar cara-cara mengguna robot. Tetapi ini ditolak oleh kerajaan. Kita tahu sekarang ini segala-galanya dilakukan oleh robot dalam kilang membuat kereta umpamanya.
dipasangnya robot sederet dan kereta itu dibina oleh robot. Kalau kita tidak faham kegunaan robot, peluang kerja bagi kita sudah tidak ada. Kerana robot memerlukan fahaman daripada operatornya. Bagaimana nak program robot itu supaya membuat kerja-kerja tertentu. Kalau kita pergi tengok kilang proton umpamanya, ada 2 deret robot sebelah kiri sebelah kanan dan kereta ada di tengah-tengah dan kereta itu bergerak tiap tempat. Robot akan pasang skru, pasang cermin depan ataupun dia punya steering dan lain-lain. Semuanya dilakukan oleh robot. Tetapi bagaimana kita nak garap robot kalau kita tak faham robot punya language, bahasa robot tak semacam dengan kita. Kita tak boleh kata kepada robot, you pasang kereta. Dia tak boleh. Manusia boleh, tapi robot tak boleh. Kita kena ada robot punya bahasa dan kita program robot itu dengan bahasa robot dan robot itu boleh buat kerja bagi kita. Dan ini amat penting bagi Malaysia kerana kita tahu kita tak ada enough pekerja. Sekarang ini pekerja asing tidak datang seperti dahulu. Jadi kalau pekerja asing tidak datang, kita ganti dengan robot, maka robot boleh jalankan kerja. Dan robot ini tak semacam manusia. Manusia boleh ada mogok, berhenti kerja pukul 5 petang dan sebagainya. Robot boleh bekerja 24 jam, tak pernah mogok. Jadi kalau kita tak faham bagaimana menggunakan robot, peluang pekerjaan bagi anak muda pun akan berkurangan. Tetapi apabila dicadang supaya kerajaan memberi pelajaran berkenaan dengan robot, menteri tak pun nak jumpa, nak dengar cara-cara moden untuk mengajar anak-anak kita. Umpamanya, kita masih lagi di peringkat yang mana kita ada bilik darjah dengan guru darjah. Kadang-kadang guru itu baik, alhamdulillah. Kadang-kadang guru itu kurang baik, muridlah yang jadi mangsa. Sebaliknya, di zaman ini kita boleh rekod pengajaran oleh guru yang pakar dalam bidang, dan rekod ini boleh dimainkan dalam bilik darjah supaya murid akan dapat pelajaran daripada guru-guru yang terbaik dalam negara. Ini juga ditolak oleh kerajaan. Mereka masih kekal dengan cara lama dan yang menjadi mangsa ialah murid-murid. Kita sekarang ni ketinggalan berbanding dengan Vietnam, berbanding dengan Indonesia pun, kerana kita menolak cara-cara baru dan kita kekalkan dengan cara-cara lama. Kerajaan bercakap dengan berkenaan dengan digitalization. Orang yang kata kita patut ada digitalization, kalau kita tanya apa dia digitalization, dia pun tak tahu. Tapi perkataan tu semua orang guna, dia pun guna. Sampai sekarang ni tidak ada kesan daripada dasar itu kerana baik pegawai, baik kerajaan tidak faham bagaimana mengguna sistem baru AI dan sebagainya untuk memudahkan segala urusan kerajaan. Umpamanya, kalau kita memohon untuk kelulusan pembelian sekeping tanah, kita kena pergi kepada hampir 20 pejabat untuk mendapat kelulusan daripada mereka. Sebaliknya, dalam sistem baru, kita hanya perlu pergi kepada satu pejabat dan pejabat-pejabat yang lain mempunyai data, yang data itu boleh didapati oleh pejabat yang pertama ini dan semuanya akan dilulus dengan mudah. Perkara yang biasanya mengambil masa sehingga berbulan bahkan bertahun boleh dilaksanakan dalam 1 jam ataupun 1 hari. Kita cakap berkenaan dengan digitalization, dengan cara-cara baru, tetapi tak tahu apa dia yang nak dibuat. Pegawai, menteri yang meluluskan dasar tidak pandai, tidak faham apa dianya cara
untuk melaksanakan dasar ini. Inilah kerajaan yang ada sekarang ini. Dan siapakah yang akan jadi mangsa? Yang akan jadi mangsa ialah kita. Bukanlah orang tua macam saya, tapi generasi muda lah yang akan jadi mangsa kurangnya kecekapan di dalam kerajaan. Ini bukanlah kerajaan yang beramanah, bersih dan cekap. Mereka tidak ada amanah kerana selalunya terlibat dengan rasuah. Mereka tidak bersih kerana membuat benda-benda yang dilarang. Dan mereka tidak cekap kerana tidak pun faham cara-cara metodologi baru hasil daripada ciptaan-ciptaan baru yang mempermudahkan komunikasi antara kita. Jadi kita dapat lihat dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi pelajaran, kerajaan ini tidak dapat melaksanakan pentadbiran yang baik. Apa yang harus kita buat? Kita harus tukar kerajaan. Kita pilih kerajaan yang bersih, kerajaan yang cekap, kerajaan yang beramanah. Saya yakin itulah yang dikehendaki oleh generasi muda. Mereka akan mendapat banyak nikmat jika kita punya kerajaan yang bersih, beramanah dan cekap. Ini hanya boleh didapati kalau kita tukar kerajaan. Di negara kita yang demokratik ini, kalau kita nak tukar kerajaan, masih lagi mudah saya fikir, hanya dengan mengundi. Di negara lain kalau nak tukar kerajaan, dia tembak saja. Tembak mati ke pegawai ataupun pemimpin dan mereka ambil alih. Ataupun mereka menggunakan tentera seperti yang berlaku di Mesir, yang mana tentera lah yang mengambil alih daripada kerajaan. Kita di sini masih boleh, saya harap masih boleh menggunakan undi untuk menukar kerajaan. Tetapi untuk mengundi pun kita hadapi masalah. Yang pertama ialah mereka akan guna wang yang banyak. Sogokkan. Itu akan menghalang kita untuk menukar kerajaan. Kerana ramai daripada pengundi tertarik dengan sogokkan dan akan mengundi pihak yang tidak baik ini. Itu satu. Yang kedua, mereka akan pilih masa untuk pilihan raya yang menguntung mereka. Sebab itu mereka merancang untuk mengadakan pilihan raya walaupun dalam banjir. Sebab itu mereka rancang untuk mengadakan pilihan raya pada penghujung bulan ini ataupun bulan November, supaya walaupun kita hadapi banjir dan kita tak dapat keluar untuk mengundi, mereka akan dapat sokongan daripada orang yang disogok oleh mereka. Mereka tak peduli kalau pembajaran ini akan menyebabkan ramai yang mati. Itu masalah mereka, bukan masalah kerajaan. Yang dikehendaki oleh mereka ialah memenangi pilihan raya dengan menggunakan duit, cash is king. Inilah sebabnya yang dirancang supaya pilihan raya diada pada bulan ini, penghujung bulan ini. Walaupun pada masa itu kita masih berdebat berkenaan dengan anggaran belanjawan. Ketepikan itu semua. Kerana ini adalah masa yang baik bagi kerajaan. Dan penipuan akan berlaku sepanjang masa dalam pilihan raya. Namun demikian, kalau kita betul-betul bersatu, kita cukup ramai untuk mengarahkan kerajaan. Tetapi untuk bersatu ini bukanlah mudah. Masing-masing mempunyai pendapat masing-masing. Ada parti politik, ada NGO, ada orang perseorangan, masing-masing dengan matlamat mereka. Sebab itu kalau kita nak utamakan matlamat perjuangan kita dan tidak peduli kepada benda yang lain, kita akan kalah. Katalah NGO ini utamakan pembersihan kawasan, tapi mereka berharap mereka boleh nasihat kerajaan kerana mereka sendiri tak boleh buat. Tetapi kalau kita jadi kuasa, kita sendiri boleh buat. Kita boleh tentukan apa yang dikehendaki oleh kita dapat dilaksanakan oleh kita. Katalah kita nak jaga tentang climate change, ada cara yang boleh kita lakukan
Tetapi kalau kita setakat mampu memberitahu kepada kerajaan akan berlaku climate change ini dan perlu ada usaha-usaha untuk mengurangkan kesan daripada climate change, kerajaan tidak peduli sama sekali. Bagi mereka yang penting ialah dapat duit, allowance, gaji dan sebagainya. Kalau kita ambil alih, barulah kita boleh laksanakan segala perancangan oleh kita. Untuk ini kita perlu perpaduan. Sebab itu dalam gerakan tanah air, kita sanggup menerima 4 buah parti dan beratus NGO dan juga orang perseorangan bergabung semua ini dan tidak memilih untuk utamakan perjuangan masing-masing, sebaliknya memilih untuk mendapat kemenangan. Yang menjadi masalah kalau nak dapat kemenangan ialah kita sesama kita tidak bersetuju. Karena tak bersetuju, kita tak akan sokong. Umpamanya dalam satu kawasan ada 3-4 orang yang berbakat, yang berkebolehan, yang boleh dijadikan calon. Pilihlah mana-mana daripada satu, yang 3 lagi, 2 lagi tak puas hati, tak sokong, kalah. Kalau yang tak sokong ini pun dia dipilih, yang lain pula tak sokong, dia kalah. Jadi kalau kita berpecah, kita akan kalah. Sebab itu kalau kita nak menang, apabila saja kita tentukan siapa yang jadi calon, kita semua ketepikan perjuangan masing-masing, kekecewaan kita kerana tak dipilih, sebaliknya kita berusaha untuk memberi kemenangan kepada calon yang dipilih. Dengan itu calon kita akan menang di kebanyakan daripada kawasan dan kita akan memperoleh cukup bilang untuk mendiri kerajaan. Sebab itulah kalau kita nak bersatu, kita tidak boleh utamakan pendirian kita. Ya, tiap satu orang yang dipilih semuanya tak baik belakang. Ada yang kata dia baik, tetapi ada yang kata dia ni tak baik. Belum dipilih, dia nampak cantik, nampak elok, hidung mancung. Tetapi bila dipilih, nampak bodohnya. Orang ini tak boleh percaya. Orang ini pencuri, orang ini penyangak dan sebagainya. Dan kita tak sokong dia dan dia akan kalah. Kalau yang tak dipilih ni dipilih, sama juga. Dia pun bila dipilih, nampak hidung dia tak mancung. Dia tak elok, ada keburukan kepada dia dan yang lain tak akan sokong dan kita akan kalah. Sebab itu kalau kita bersetuju untuk bersatu saja tidak mencukupi, tetapi kita kena bersatu dalam memberi sokongan kepada calon kita dan dengan itu kita akan dapat kemenangan kerana tidak ada pihak yang tidak mengundi untuk calon kita. Inilah perkara-perkara yang penting yang harus diketahui terutama oleh generasi muda, kerana dalam pilihan raya ini mereka yang berumur 18 tahun ke atas mereka berhak mengundi dan kita perlu undi dengan bijak. Jangan undi kerana kepentingan diri, tidak. Undi kerana cari kemenangan bagi parti kita. Saya harap kita semua bersetuju, walaupun kita mempunyai banyak parti dalam gerakan tanah air, tetapi yang utama ialah kemenangan bagi gerakan tanah air. Dengan itu barulah kita dapat dirikan kerajaan yang bersih, cekap dan beramanah. Dan kita akan tadbirkan negara kita ini dengan mengambil kira masalah yang dihadapi oleh semua pihak, terutamanya generasi muda, kerana generasi muda memerlukan peluang pekerjaan, peluang latihan, peluang untuk mencari makan yang mencukupi bagi mereka. Saya harap kita semua generasi muda, bukan saya lah, generasi muda akan fikir dengan mendalam tentang apa yang saya sebutkan tadi. Saya harap kita dapat dengan adanya pilihan raya ke-15 ini, kita akan dapat menukar kerajaan dan mendirikan kerajaan yang akan laksanakan kehendak-kehendak kita kerana kita yang berkuasa.
Sekian, terima kasih.